Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ni kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk iaitu huruf. Okey, saya pembentang yang pertama yang bernama Nur Fatihah binti Sudin, memegang kad matrik I192040055. Okey, saya akan menerangkan mengenai definisi huruf dan perbezaan huruf dengan adat. Okey, yang kita tahu huruf dia merupakan salah satu sumber yang terpenting untuk mengeluarkan hukum syarak. Okey, sebelum tu siapa ada buku boleh tengok muka surat 115. Okey, huruf dia merupakan salah satu sumber penting untuk mengeluarkan hukum syarak, walaupun ada di kalangan para ulama yang tidak mengiktirafnya sebagai salah satu sumber yang muktabar. Namun para ulama yang mengiktirafnya melihat ia sebagai salah satu sumber yang amat penting, terutamanya dalam permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara sesama makhluk yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber-sumber yang disepakati iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey, untuk itu kami akan menerangkanlah huruf ni, apa dia maksud dari segi bahasa, istilah. Okey, boleh lihat muka surat 116. Definisi huruf dari segi bahasa dia iaitu perkara yang berulang-ulang atau berturut-turut. Dari segi makna istilah dia pula, apa yang menjadi kebiasaan dan tersebar serta diterima oleh masyarakat, sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Bagi kebanyakan ulama usul fiqh ni, huruf dan adat adalah perkara yang sama. Contohnya huruf ni ialah ucapan salam ataupun bersalaman tangan ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita kan, kita bagi salam kat dia. Lepas tu ataupun contohnya lain, memberi duit raya kepada kanak-kanak pada hari raya Aidilfitri. Kan, itu dia melibatkan perkataan dan perbuatan lah. Okey, tapi walaupun majoriti ulama ni dia menyamakan antara huruf dengan adat ni, namun ada setengah ulama dia membezakannya. Perbezaan dia membezakannya antara huruf dengan adat ni. So kita tengok perbezaan antara huruf dan adat. Okey, ada ulama ni cakap, dia kata adat ni kemungkinan atau kadangkala lahir daripada orang perseorangan serta kumpulan orang ramai. Manakala huruf ni pula dia kemungkinan lahir melalui orang ramai sahaja. Okey, perbezaan kedua, setengah ulama dia menyatakan adat ni hanya tertumpu kepada perbuatan je. Macam yang kita bersalam dengan orang tu kan. Manakala huruf ni pula dia kebiasaan tertumpu kepada perkataan saja. Kita bagi salam kat orang. So jadi secara ringkasnya, adat dengan ulama adat dengan huruf ni dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga menjadi sebati dalam jiwa, membawa ketenangan serta diterima oleh akal waras. Apa yang pentingnya, adat dan huruf dapat diterima menjadi hujah hukum dan apa yang mendatangkan faedah serta tidak bertentangan dengan hukum syarak. Okey, kita pergi kepada pembentangan yang seterusnya iaitu kehujahan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Izzati binti Ibrahim. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kehujahan huruf. Seperti mana yang kita tahu, huruf ni adalah segala apa yang kita lakukan dan telah menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kehujahan huruf? Kehujahan ni adalah bukti yang mana huruf ni diterima sebagai sumber rujukan hukum syarak. Baiklah, kita tengok dalil Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'adrid 'anil jahilin. Okey, maksudnya terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, yang kebiasaan,
serta berpalinglah. Jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Okey, ni membuktikan yang mana surah ni membuktikan yang mana huruf ni surah ni memberi buktilah kat kita yang mana huruf ni diterima pakai. Selagi mana ia tak bercanggah dengan prinsip syarak. Contoh, kita dapat tengok sendiri dekat Malaysia ni, ketika hari Aidilfitri, kita dah biasa bagi duit raya kat kanak-kanak kan. Benda tu orang lain tak buat, tapi negara kita buat. Selagi mana benda tu tak bercanggah dengan syarak, ia dibenarkan sebab dah menjadi kebiasaan kita. Seterusnya kita akan tengok lagi contoh berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya ataupun kebiasaannya. Jadi ayat Quran ni menyuruh ayah ni beri nafkah kepada ibu ataupun isteri dia ni, nafkah makan dan juga pakaian mengikut kebiasaan tempat. Kebiasaan tu kita highlightkan kat sini, kebiasaan. Contohnya kalau kat Malaysia, ayah ni dia boleh bagi nafkah makan ni ikut orang Malaysia ni makan apa. Contoh, makanan asasi kita adalah beras kan. Jadi nafkah tu adalah beras lah. Nasi yang mana kita dah masak tu jadi nasi makan tu semua tu kan. Pakaian pula macam mana orang Malaysia ni pakai. Itu nak masuk kebiasaan tempat yang mana kita makan macam mana, kita pakai macam mana, itu yang dimasukkan dengan kebiasaan. Seterusnya kita akan tengok daripada dalil hadis pula. Dalil hadis juga ada menyatakan mana kita ni boleh ikut kebiasaan. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah. Suatu hari, Hindun bin Utbah ni, iaitu isteri kepada Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah untuk mengadu perihal suaminya. Kata beliau, khuzil ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Maksudnya, ambillah daripada harta suamimu apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik, kebiasaan yang cukup. Rasulullah berkata, kita ni, isteri-isteri ni boleh ataupun dibenarkan untuk ambil harta suami tanpa izin setakat yang perlu ataupun yang menjadi yakin kepada kebiasaan yang cukup untuk hidup lah. Contohnya, Hindu ni suami dia bakhil, iaitu kedekut kan. Jadi dia tak bagi nafkah. Rasulullah ni bersabda untuk isteri dan juga isteri lain dan juga Hindu ni untuk ambil harta suami tu ikut kebiasaan yang mana cukup untuk dia dan juga anak dia. Contoh, kalau dapat kita aplikasi dekat yang mana kita dapat lihat kat Malaysia ni, kita ambil duit suami dengan hanya RM50 sahaja, cukup untuk kita beli beras dan juga beli lauk lah untuk makan untuk kita dan juga anak-anak kita. Itu yang dimaksudkan kebiasaannya cukup, yang mana duit tu boleh guna untuk beli beras, beli makanan dan juga beli lauk lah untuk makan hari tu. Ini yang dimaksudkan dengan kebiasaan yang cukup. Keadaan ni dibenarkan kalau suami ni kedekut untuk beri nafkah. Tapi kalau suami dah bertanggungjawab beri nafkah secukupnya, tak dibenarkanlah untuk isteri ni ambil harta suami. Kesimpulannya kat sini, huruf ni diterima sebagai sumber rujukan hukum syarak sebab ada dalil daripada Al-Quran juga hadis yang memberi kita untuk
mengikut kebiasaan yang mana kita perlu ataupun kebiasaan yang mana kita dah lakukan benda tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham bin Ahmad Rashidi, bernombor matrik I19103764. Okey, saya akan membentangkan bahagian saya iaitu kaedah fiqh bagi uruf dan juga pembahagian uruf. Tetapi pada pembahagian uruf ini saya akan terangkan ataupun saya akan ceritakan secara dasar saja, kerana pembentang selepas saya akan ceritakan ataupun akan menerangkan lebih detail mengenai pembahagian uruf. Okey, kalau kita tengok pada buku muka surat 117, okey, kaedah fiqh bagi uruf. Dalam kaedah fiqh terdapat satu kaedah yang menjadi rujukan fiqh, iaitu al-'adatu muhakkamah. Maksudnya adat uruf boleh dijadikan hukum. Okey. Sebenarnya kaedah fiqh ini berdasarkan daripada hadis mauquf riwayat Abdullah bin Mas'ud yang bermaksud, apa yang dilihat baik oleh fuqaha muslimin, maka baiklah ia di sisi Allah. Apa yang dilihat buruk oleh mereka, maka buruklah ia di sisi Allah. Hadis Ahmad. Okey. Hadis riwayat Ahmad. Okey. Para fuqaha menjelaskan bahawa kaedah tersebut menjadi tonggak rujukan fiqh kerana banyak masalah-masalah fiqh merujuk kepada kaedah ini. Okey. Antaranya terdapatlah beberapa perkara ataupun amalan yang tidak terdapat dalil khusus terhadap benda itu. Jadi ulama fuqaha pakai ataupun bersandarkan uruf ini kepada uruf setempat dan ia boleh berubah mengikut tempat dan masa. Okey. Pembahagian uruf. Okey, macam yang saya cakap tadi, pembahagian uruf ni saya akan cerita secara dasar saja. Okey, saya akan terangkan serba sedikit saja kerana pembentang selepas saya akan cerita lebih detail. Okey. Ulama usul fiqh telah pun membahagikan uruf kepada beberapa bahagian. Antaranya seperti berikut. Okey, kalau uruf berdasarkan sumbernya, kita terdapat dua, iaitu uruf syarak dan uruf manusia. Okey, uruf syarak ini adalah perkara berulang kali yang diperintahkan oleh syarak untuk mengucapkannya ataupun melakukannya. Contohnya seperti solat 5 waktu. So ada khusus ataupun ada perintah khusus terhadap perkara tersebut. Okey, itu dipanggil uruf syarak. Okey, pada uruf manusia pula ialah ucapan atau perbuatan berulang kali yang biasa dibuat yang berpunca daripada manusia sendiri dan bukannya arahan daripada syarak. Contohnya, kalau dalam buku, contohnya macam kita bersanding ketika perkahwinan, menjamu tetamu, buat majlis hari lahir dan sebagainya. Okey. So, uruf syarak ni dia ada perintah yang tertentu daripada syarak. Manakala uruf manusia ini adalah perbuatan manusia itu sendiri yang tak ada dalil khusus daripada syarak. Okey. Uruf berdasarkan bentuk perlakuan pula terbahagi kepada dua, iaitu uruf perkataan dan uruf perbuatan. Okey. Uruf perkataan ialah ucapan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menuturkannya. Ucapan ini boleh jadi ia menepati makna asal perkataan tersebut atau boleh jadi ia lari daripada makna asal perkara tersebut. Namun disebabkan ia telah menjadi kebiasaan orang ramai menyebutnya, ia telah menjadi tular. Okey. Contohnya ucapan yang menepati makna asal perkataan ialah memberi salam atau assalamualaikum. Okey. Kalau uruf perbuatan pula ialah perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukannya. Contoh uruf perbuatan di kalangan masyarakat Malaysia ialah perbuatan memberi duit raya semasa hari raya, membuat majlis tahlil apabila ada kematian dan sebagainya. Okey. Pada uruf berdasarkan liputan pengamalan pula terbahagi uruf berdasarkan liputan, okey, terbahagi kepada dua, iaitu uruf umum dan uruf khusus. Okey. Uruf umum ini ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh kebanyakan manusia, sama ada di semua tempat di seluruh dunia ataupun di tempat sahaja. Contohnya macam contohnya seperti akad jual beli. Okey. Itu merupakan uruf umum yang mana bukan saja di Malaysia kita buat, malah di negara-negara Arab juga ada akad bagi jual beli. Okey, uruf khusus pula ialah ucapan ataupun perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh sebahagian kecil manusia saja. Tak kiralah di sebuah negara ataupun negeri ataupun daerah. Contohnya
satu contoh huruf khusus, contohnya kita di Malaysia, khususnya kepada masyarakat Melayu, kita tak pakai kasut dalam rumah sebab bagi kita itu macam tak beradab. Tetapi ada tempat-tempat ataupun huruf di tempat lain, contohnya macam Jepun, macam US, mereka mengenakan ataupun mereka pakai kasut di dalam rumah dan bagi mereka itu adalah perkara biasa. So itu menunjukkan huruf khusus. Huruf khusus ni ialah perbuatan yang mana sesebuah tempat ataupun sesebuah negara ataupun negeri daerah yang melakukan perkara tersebut tapi tak dibuat oleh seluruh dunia. Macam tu. Itu adalah huruf khusus. Dan yang terakhir pula ialah huruf berdasarkan pengiktirafan syarak, iaitu ada huruf sahih, huruf fasik dan huruf mursal. Huruf sahih adalah huruf yang diiktiraf oleh syarak. Ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia yang menepati hukum syarak. Mana kata ada syarak ataupun ada dalil yang menunjukkan kepada perbuatan khusus ini. Contohnya seperti memberi sedekah kepada orang yang memerlukan berdasarkan daripada hadis Nabi. Daripada hadis Al-Baihaqi, bersedekahlah kerana sedekah itu penyelamat kamu daripada api neraka. Baiklah, huruf seterusnya ialah huruf fasik, iaitu huruf yang tidak diiktiraf oleh syarak. Huruf fasik ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia yang menyalahi hukum syarak. Jadi mana huruf fasik ini dia ada dalil yang tertentu untuk menolak atau tidak mengiktiraf amalan tersebut ataupun perbuatan manusia tersebutlah. Huruf yang terakhir adalah huruf mursal, iaitu huruf yang tidak ada dalil menerima atau menolaknya. Huruf mursal ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan manusia, perbuatan kebiasaan manusia yang mana tidak dijelaskan atau yang mana tidak ada dalil yang kata perbuatan itu ditolak atau perbuatan itu diterima. So itu dipanggil huruf mursal. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip umum syariah, maka ia boleh diterima. Wallahu a'lam. Setakat itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nazmi Syarif bin Muhammad Rasdi. Nombor bateri I19304240. InsyaAllah saya akan membentangkan pembahagian huruf. Pembahagian huruf ini berpecah kepada 4. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan bentuk pelakuan, yang ketiga berdasarkan liputan pengalaman, dan keempat berdasarkan pengiktirafan syarak. Kita tengok kepada huruf berdasarkan sumbernya, iaitu ada dua, dari segi syarak dan manusia. Huruf syarak ialah perkara berulang kali yang diperintah oleh syarak bagi mengucapkan dan melakukannya. Contohnya solat wajib 5 waktu. Solat wajib 5 waktu itu sama ada perbuatan itu sendiri atau bacaan surah Al-Fatihah dalamnya. Kiranya solat wajib 5 waktu itu adalah merupakan perintah Allah yang mesti diterima dan mengamalkan oleh hamba-Nya tanpa kita mempersoalkan, dan ia akan berkekalan sehingga hari kiamat. Dan dikatakan huruf syarat kerana perbuatan dan perkataan rukun solat tersebut dilakukan umat Islam berulang kali pada setiap hari. Tetapi solat wajib 5 waktu ini dikenali sebagai ibadat khusus berbanding huruf manusia. Kiranya setiap umat Islam mestilah melakukan solat wajib 5 waktu sehari semalam, kerana itu adalah perintah Allah. Huruf manusia adalah ucapan atau perbuatan berulang kali atau yang biasa dibuat yang berpunca dari manusia itu sendiri dan bukannya arahan daripada syarak. Contohnya membuat majlis sepenuh hari lahir, bersanding ketika perkahwinan, menjamu tetamu dan lain-lainnya. Adakala ucapan atau perbuatan berulang kali itu mendapati hukum syarak, manakala ada juga terkadang ia menyalahi hukum syarak. Kiranya apabila kita sambut hari lahir
kebiasaannya dalam masyarakat kita ini akan membuat sambut hari jadi di kedai ke ataupun dekat mana, itu jadi satu adat lah dalam masyarakat kita hari ini, dan hukumnya adalah harus, kerana perbuatan ini tidaklah dilakukan oleh Nabi, tetapi ia tiada larangannya. Okey, seterusnya huruf berdasarkan bentuk perlakuan, iaitu dari segi perkataan dan perbuatan. Okey, di sini huruf perkataan ialah ucapan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menuturkan. Ucapan ini boleh menjadi ia menepati makna asal perkataan tersebut atau boleh jadi dari makna perkataan tersebut. Contoh di sininya iaitu memberi salam. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum ni adalah kesejahteraan ke atas kamu. Akan tetapi dalam penggunaan kita media sosial, jika kita seseorang itu memberi mesej dengan Assalamualaikum, dan adakah kita wajib dijawab dengan mulut ataupun dengan balas mesejnya? Jadi hukumnya sunat. Dan jika kita menggunakan selepas Assalamualaikum ataupun Assalam ataupun salam, ianya adalah berbeza dari lafaz, tetapi dari segi maknanya adalah sama. Jadi ia adalah satu kebiasaan dalam masyarakat kita pada hari ini. Lepas tu contoh ucapan yang lari dari makna perkataan asal seperti jangan kata abad tak payun. Ayat jangan kata abad tak payun ini menunjukkan tiada makna pun yang berbukan maksud. Jadi dia tak ada makna, ia sekadar ayat saja. Okey, seterusnya iaitu huruf perbuatan. Huruf perbuatan ni ialah perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukannya. Contohnya di Malaysia ialah amalan memberi duit raya semasa hari raya Aidilfitri, ataupun membuat majlis tahlil apabila ada kematian, ataupun membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Yang mana kita tengok kebiasaannya apabila tibanya sambutan hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, masyarakat kita akan selesainya solat sunat Aidilfitri akan pergi menziarahi ziarah ke kubur, atau selepas tu ziarah rumah saudara. Itu adalah menjadi satu adat di Malaysia, dan dari segi hukumnya ia adalah harus pada syarak kerana dari segi umumnya perintah Nabi pernah berkata mestilah saling memberi akan saling berkasih sayang. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Safwan bin Ahmad Rizal, nombor matrik I191037666. Okay, saya akan menyambung perbentangan rakan saya dengan topik huruf berdasarkan liputan. Okey. Ianya terbahagi kepada dua huruf, iaitu huruf umum dan huruf khusus. Okey, huruf umum dia merupakan ucapan atau perbuatan yang menjadikan kebiasaan atau amalan oleh kebanyakan manusia di seluruh dunia ataupun di sesebuah tempat itu sahaja. Manakala huruf khusus ni dia ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh segelintir ataupun sebahagian kecil manusia di sesebuah negara ataupun negeri, daerah, ataupun juga terhad kepada sekelompok manusia di sesebuah tempat sahaja. Okay, so kita tengok pula contoh-contoh huruf umum dan contoh huruf khusus. Contoh huruf umum. Okey, pengasingan tanda lelaki dan perempuan. Jadi hal ini merupakan amalan kebiasaan di seluruh dunia. Contoh lain, contoh berpakaian baju Melayu dan berbaju kurung pada hari raya juga, dia merupakan huruf kebanyakan orang Melayu, yang mana huruf ini akan terjadi di seluruh dunia
tidak terjadi di seluruh dunia, tetapi hanya terjadi ataupun kebiasaannya berlaku di dunia Melayu. Okey. Seterusnya contoh huruf khusus. Okey, sebutan FIFA yang kebiasaannya dikenali sebagai sebuah persatuan bola sepak dunia. Kerana hal ini merupakan amalan kebiasaan di seluruh dunia. Tetapi perkataan FIFA ini dalam Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, dia merujuk kepada sebuah program pengajian sarjana muda fiqh dan fatwa, atau singkatannya ataupun yang dikenali oleh mereka dengan perkataan FIFA. Okey, seterusnya kita akan masuk tentang huruf berdasarkan pengiktirafan syarak. Okey, di sini ada terdapat 3 jenis huruf, iaitu huruf sahih, huruf fasid dan huruf mursal. Huruf sahih ni dia huruf yang diiktiraf oleh syarak, manakala huruf fasid ni huruf yang tidak diiktiraf oleh syarak, dan huruf mursal ni huruf yang tak ada dalil menolak ataupun tak ada dalil menerima. Okey, huruf sahih ni dia merupakan ucapan atau perbuatan yang mana menjadi amalan kebiasaan manusia yang mengikut atau menepati hukum syarak. So, huruf sahih ni dia mempunyai dalil pengiktirafan lah terhadap amalan tersebut. Okey, contoh bersedekah atau memberi bantuan kepada yang memerlukan. Jadi, ini memang bertetapan dengan sabda Rasulullah yang mana bersedekahlah kerana sedekah itu menyelamatkan kamu daripada api neraka. Okey. Seterusnya, huruf fasid. Okey, huruf fasid pula dia merupakan ucapan atau perbuatan yang mana amalan kebiasaan itu menyalahi hukum syarak. Yang mana perbuatan itu mempunyai dalil penolakan atau tidak mengiktirafkan sesuatu amalan tersebut. Okey, contoh riba di bank-bank komersial kan. Okey, dalam huruf fasid memang kata amalan ini tidak diterima oleh syarak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang mana Rasulullah melaknat pemakan riba, orang mewakilnya, penulis dan 2 orang saksi mereka, semuanya akan dilaknat. Okey, seterusnya kita pergi pada huruf mursal. Okey, huruf mursal ni dia merupakan ucapan atau amalan yang mana dia juga menjadi kebiasaan manusia, tetapi ianya tidak dinyatakan dengan jelas oleh syarak sama ada amalan itu diterima ataupun ditolak. Hal ini kerana tiada penetapan yang jelas daripada dalil khusus maupun daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyentuh mengenai sesebuah amalan tersebut. Tetapi selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak, selagi itu ianya boleh diterima ataupun boleh diamalkan lah. Okey, sambungan lagi. Okey, contoh amalan tahlil setiap kali ada kematian, khususnya di Malaysia. Ianya telah menjadi kebiasaan masyarakat Islam di negara ini. Apabila ada kematian, waris yang masih hidup, dia akan mengadakan majlis tahlil bergantung kepada keadaan. Kebiasaannya ia akan diadakan pada 3 hari, 7 hari atau setiap tahun pada hari kematian si mati itu. Okey, ada juga polemik di kalangan umat Islam di Malaysia yang mengatakan bahawa majlis tahlil adalah bid'ah kerana tiada dalil khusus yang mengenainya. Tetapi kita perlu tengok daripada konteks tahlil itu sendiri. Contoh, tahlil itu dia melakukan bacaan. Tahlil terdiri daripada susunan ayat-ayat Al-Quran, selawat kepada Nabi, wirid dan doa-doa tertentu yang telah disusun. Jadi sekiranya amalan tahlil ini tidak mempunyai percanggahan dalam hukum syarak, maka ianya boleh diamalkan, tiada masalah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. So, kawan saya akan sambung perbentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanisa binti Syahabuddin, bernombor matrik I193041110. Saya akan menyambung pembentangan pada tajuk syarat penerimaan huruf. Antara syarat-syarat penerimaan huruf sebagai sumber rujukan hukum syarak adalah: yang pertama, huruf itu tidak menyalahi syarak. Hanya diterima pakai huruf sahih dan huruf mursal sahaja sebagai sumber rujukan hukum syarak.
dan ianya mestilah diambil kira dalam pembinaan hukum dan membuat keputusan. Huruf yang fasik dan bertentangan tidak boleh diikuti sama sekali. Yang kedua, huruf yang bersifat meluas ataupun umum. Ianya dilakukan oleh kebanyakan orang ramai dan bukan hanya amalan seorang dua sahaja. Syarat yang ketiga, huruf itu masih kekal diamalkan sehingga hari ini. Huruf zaman dahulu yang tidak lagi diamalkan tidak boleh menjadi hujah. Dan yang syarat yang terakhir, huruf itu tidak disanggah ataupun dibantah. Yakni diterima oleh masyarakat sama ada berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Contoh yang saya boleh ambil daripada buku ni, jika huruf orang Arab memakai kasut di dalam rumah, namun ia ditegah oleh orang Melayu, maka huruf orang Arab tidak boleh diamalkan di kalangan orang Melayu. Seterusnya, pada bab rumusan bagi huruf, huruf ialah amalan kebiasaan dan tersebar serta diterima oleh masyarakat sama ada berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Kedua, huruf dari sudut pengiktirafan syarak terbahagi kepada tiga, iaitu huruf sahih, fasik dan mursal. Hanya huruf sahih dan huruf mursal sahaja boleh diterima pakai sebagai sumber rujukan hukum syarak, manakala huruf fasik tidak boleh diikuti sama sekali kerana ianya tidak diiktiraf oleh syarak. Yang seterusnya, huruf mursal ialah amalan kebiasaan yang tidak dinyatakan oleh syarak sama ada untuk menerima ataupun menolaknya. Dan rumusan yang terakhir pada bab huruf ialah huruf boleh menjadi sumber rujukan hukum syarak dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ni yang telah saya rumuskan pada sebelumnya, iaitu huruf ini diraikan oleh syarak sehingga menjadi peringkat hukum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.